Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis 20 Julai. Peningkatan RM300 juta dalam pemberian geran khas daripada Kerajaan Persekutuan, satu lagi petunjuk jelas bahawa kerajaan negeri berada pada landasan yang betul ke arah mendapatkan hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan. Mengalu-alukan keputusan Jawatankuasa Teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63 seperti yang diumumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor berkata kerajaan negeri tidak akan berehat sehingga Sabah mendapat apa yang termaktub dalam MA63. Geran RM300 juta itu merupakan peningkatan RM40 juta untuk Sabah susulan geran RM260 juta sebelum ini yang diumumkan Putrajaya pada Januari lalu. Dalam kenyataannya di Kota Kinabalu, Datuk Haji J turut mengulangi pendirian kerajaan negeri bahawa Sabah tidak pernah melepaskan hak kepada hasil 40%. Beliau menegaskan Sabah akan terus memperjuangkan hak pemberian geran khas mengikut Perkara 112C dan Seksyen 2 Bahagian 4 dalam jadual ke-10 serta Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan formula dan kajian semula hak 40% ke atas hasil bersih yang diperoleh Persekutuan yang berasal dari Sabah. Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia Sabah UMS Kampus Sandakan disaran mengembangkan program pertaniannya agar mampu menarik pelancong ke daerah itu. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal berkata, usaha UMS bukan hanya tertumpu kepada akademik semata-mata, malah boleh memperkasa peranannya dengan pelbagai idea termasuk menjadikan universiti tarikan pelancong. Makanya ialah berhubung kait dengan pertanian lestari ini, di mana dia akan gunakan kawasan yang sedia ada, mungkin diperkembangkan dengan ada zoo yang berhubung kait dengan haiwan ke, pengkajian tentang buah-buah ke, yang rasanya boleh menjadi satu kajian yang bikin commercialize. Datuk Yusof menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan ke Fakulti Pertanian Lestari UMS Kampus Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Yusof memaklumkan akan menyampaikan cadangan kepada Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengenai keperluan mewujudkan cawangan atau pejabat penghubung antara kementerian itu dengan rakyat di Sabah dan Sarawak. Ia bagi memudahkan rakyat di kedua-dua negeri berurusan mengenai pendidikan di peringkat universiti awam. Dua pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM di Sandakan menerima surat tawaran pengajian dan bantuan program Semarak Siswa Madani Sabah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Mereka ialah Nur Alia Syafina Julkipli dan Hilda Naluddin, masing-masing dari Batu 12 Rancangan Sungai Manila dan Kampung Sundang Laut Batu Sapi. Nur Alia Safina akan melanjutkan pengajian ke Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Selangor dalam bidang Diploma Kejuruteraan Elektronik, manakala Hilda Naluddin ke UiTM Shah Alam Selangor dalam bidang Diploma Pengurusan Perbankan. Amat gembiralah kerana dapat melanjutkan ke pengajian tinggi. Yalah, semuanya gembiralah. Saya dapat melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Saya sangat gembira. Sebab inilah pengharapan pada semua ibu bapa untuk anak berjaya. So bila anak dapat tawaran, walaupun saya tahu susahnya macam mana untuk anak untuk dilanjutkan ke sekolah. Sebab saya pun ni adalah ibu tunggal. Jadi bila dengar ada bantuan ataupun sumbangan yang diberikan, alhamdulillah lah. Penyerahan bantuan wang pendahuluan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN RM1,500 beserta surat tawaran bagi setiap pelajar disampaikan Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal. Menurut Datuk Yusof, program merupakan inisiatif kerajaan yang memfokus kepada komuniti serta menyediakan platform kepada pelajar mempertingkat daya inovasi dan kreativiti serta idea baru selari dengan elemen Malaysia Madani. Mengekalkan tradisi kaum Murut selain medium khidmat kemasyarakatan antara misi murni Persatuan Masyarakat Murut Sipitang
PMMS Zon Mengalung menerusi program jelajah PMMS di Kampung Kebawang Sipitang. Program disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Flovia Ng. Memuji inisiatif persatuan ini, Datuk Flovia turut memaklumkan dengan kejudan badan bukan kerajaan NGO seumpama dapat membantu pihak kementerian dalam mengenalpasti masalah dihadapi masyarakat setempat. Tambah beliau, NGO yang berdaftar juga layak dibantu untuk mendapatkan bantuan kebajikan bagi tujuan hikmat kemasyarakatan. Bagaimanapun perlu membuat permohonan kepada kementerian. Di kementerian juga ada bantuan-bantuan kepada NGO-NGO ya melalui kebajikan ya, di mana persatuan-persatuan bolehlah menghantar permohonan ya, tetapi kenal pasti yang kegunaan ya permohonan itu untuk kebajikan masyarakat yang telah dikenal pasti oleh persatuan ini untuk aktiviti mereka lah. Tujuan ini persatuan adalah untuk menyatu padukan kemasyarakatan di daerah Sipitang dan khususnya di negeri Sabah. Kerana selama ini masyarakat Murut di daerah Sipitang ini tiada mempunyai persatuan dan tiada yang mengendali apa adat-adat tradisional yang nenek moyang terdahulu hanya tinggal kenangan. Jadi inilah masanya kami masyarakat Murut di daerah Sipitang ini berusaha untuk menyatukan kembali agar adat budaya tradisi di Murut di daerah Sipitang ini akan terpelihara demi generasi anak-anak muda kami di suatu hari. Sehingga kini PMMS memiliki keahlian seramai 800 orang. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS terus giat melaksana kempen derma darah bagi menyedarkan masyarakat akan kepentingan berderma darah secara konsisten. Inisiatif itu juga bagi memastikan bekalan darah hospital sentiasa mencukupi untuk menampung keperluan pesakit yang meningkat. Pengarahnya Dr. Marcus Nathan memaklumkan HWKKS memerlukan 800 unit darah sebulan atau 10,000 unit darah setahun. Bagaimanapun hanya 5,000 unit darah diperoleh setiap tahun. Untuk hospital wanita kanak-kanak kita masih kekurangan darah di mana kita perlu lebih kurang 800 pain sebulan atau lebih kurang 10,000 pain sehari. 10,000 pain setahun. Tetapi malangnya kita dapat kutip 5,000 pain saja setahun lah. So kita defisit sekarang lebih kurang 5,000 pain lagi lah. Beliau ditemui media dalam majlis sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2023 peringkat HWKKS di Kota Kinabalu. Program yang turut mendapat kerjasama antaranya Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Sabah, Persatuan Thalassemia Sabah, Persatuan Penderma Darah Parlimen Sepanggar Pendaras dan Pertubuhan Mai Amal Sabah ini berjaya mengumpul 310 unit darah. Kita sedang berusaha bekerjasama dengan Majlis Belia Sabah di daerah-daerah. Tumpuan kepada persatuan adalah ingin melihat bahawa setiap daerah di negeri Sabah ini akan dapat melaksanakan atau membuatkan kempen derma darah sebagai acara bulanan mereka. Saya sudah menderma sebanyak kali yang ke-34 dan merasa gembira membantu bagi orang yang memerlukan. Alhamdulillah rasanya macam semakin sihatlah supaya ramai-ramai kita datang membantu menderma untuk membantu golongan yang memerlukan lah. Untuk kebaikan diri sendiri juga, untuk derma darah demi kesehatan. Program derma darah ni dia bagus juga lah untuk orang-orang yang ingin derma darah. Tidak perlu mau tercari-cari lah, mau pergi mana-mana kan. Kalau ada yang aktiviti begini, baguslah untuk orang-orang yang ingin derma darah. Kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah dengan Majlis Sukan Negara MSN diakini mampu memartabatkan sukan di negeri ini untuk bersinar di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
Menterinya Dato' Aaron Angin berkata kerjasama itu termasuklah dalam pelaksanaan rapi dan efisien penggunaan sains sukan yang terbukti keberkesanannya. Beliau berusaha menutup Simposium Pemantapan Sukan Para Negeri Sabah 2023 di Kota Kinabalu. Jelas beliau, kerjasama itu juga diharap dapat membantu memantapkan persediaan kontingen negeri dalam misi mempertahan kejuaraan di Parasukma Sarawak tahun depan. Simposium 2 hari ini melibatkan 160 peserta terdiri daripada jurulatih, pegawai KBS, Majlis Sukan, Jabatan Belia dan Sukan, Lembaga Sukan, Jabatan Pendidikan, UiTM, UMS serta atlet-atlet para negeri. Sektor pelancongan Sabah akan terus diperkasa melalui pengajuran produk pelancongan sukan Neon Nitron yang julung kali diadakan di Sabah. Program berlangsung di Kompleks Sukan Kota Kinabalu pada 12 November depan. Pengerusi penganjur Ahmad Shuaib Nasir berkata pihaknya menyasarkan penyertaan 3,000 orang dalam larian ini. Kita fokus kepada sukan pelancongan yang mana kita mahu membawa lebih ramai orang masuk ke Kota Kinabalu untuk menyemarakan lagi industri pelancongan yang mana kita akan ada lebih banyak ekonomi spill off apabila orang datang melancong ke negeri Sabah. Itu dari segi sektor pelancongan, manakala untuk masyarakat di Kota Kinabalu dan di Sabah khususnya kita ingin mempromosikan gaya hidup sehat serta ingin menjadikan platform ini sebagai untuk mereka beriadah bersama keluarga. Beliau menyatakannya dalam sidang media pelancaran SESB KK City Neon Night Run sempena KK City X Multisport 2023 di Kota Kinabalu. Yang mana kita menyampaikan mesej secara indirect bahawa sebagai pengguna elektrik, kita hendaklah mengamalkan sikap amalan kecekapan tenaga. Di samping itu juga adalah untuk kita menghargai segala sumber-sumber yang ada dalam penghasilan tenaga elektrik di Sabah ini yang mana sumbernya adalah agak terhad. Program sejauh 3.5 km ini melibatkan 5 stesen cabaran iaitu Neon Pillar, Smoke and Laser, Pen and Bubble, Bubble and Foam Glow serta Neon Arch. Baik, berita pagi Sabah edisi Khamis 20 Julai berakhir di sini. Ikuti selepas ini berita pagi Sarawak bersama rakan penyampai di sana. Saya Sabrina Baas, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. RTM sama poin sesuai.